Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita berjumpa lagi untuk kelas Sistem Kebajikan Malaysia. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai proses kebajikan sosial, penilaian dan pemantauan. Untuk kelas kali ini, saya akan menggabungkan terus untuk kelas penilaian dan pemantauan 1 dan juga penilaian dan pemantauan 2. Okey. Saya akan terangkan apa itu penilaian. Proses penilaian dan pemantauan biasanya dilakukan setelah 3 tahun dasar dilakukan. Pengembangan tahap terkini, tahap perancangan sebuah dasar dan juga perancangan strategik. Penilaian program atau dasar sosial dilakukan untuk pertama, membuat ukuran atau membuat keputusan yang tepat mengenai kebersekanan dasar dalam mencapai matlamatnya. Kedua, memperbaiki proses program atau dasar sosial. Ketiga, menilai kejayaan dasar atau sebaliknya. Keempat, memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pembiaya dasar. Dan kelima, membanggakan stakeholders keputusan yang tepat berkenaan dengan perkembangan atau operasi program. Okey. Pendekatan penilaian merujuk kepada sekumpulan idea dan prosedur mengenai matlamat dan cara melakukan penilaian. Ianya merangkumi pertama, perkara yang perlu dipenuhi dalam penilaian. Kedua, aktiviti penilaian terlibat. Ketiga, teknik penilaian tepat. Keempat, keputusan penilaian. Dan kelima, cara bagaimana keputusan penilaian akan digunakan. Okey, terdapat 5 pendekatan penilaian dasar yang sering digunakan. Pendekatan eksperimental. Kedua, pendekatan berorientasikan matlamat ataupun goal-oriented approach. Ketiga, pendekatan berfokus keputusan, decision focus approach. Dan keempat, pendekatan berorientasikan pengguna, user-oriented. Dan terakhir sekali ialah pendekatan responsif, iaitu pendekatan responsive approach ataupun responsive approach. Okey, pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental banyak digunakan dalam model penilaian bentuk penyelidikan, mengaplikasikan prinsip dan metod sains sosial, melibatkan aktiviti mereka bentuk kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan pre-test dan post-test, melibatkan teknik persampalan dan penggunaan analisis statistik. Dan ianya disesuaikan dijalankan terhadap dasar yang sedang dan telah diimplementasikan terhadap kumpulan sasaran dengan mengawal pengaruh faktor luaran ke atas dasar. Okey, pendekatan berorientasikan matlamat. Ianya bertujuan untuk mengukur dan menilai ketepatan aktiviti yang dibentuk bagi mencapai matlamat objektif dasar. Okey, pendekatan berfokuskan keputusan. Ianya menekankan penyediaan maklumat yang sistematik berkaitan dengan operasi perkembangan dan pencapaian program bagi membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengurusan dasar. Okey, pendekatan berorientasikan pengguna. Ianya menekankan penglibatan pengguna yang berpotensi untuk menggunakan dasar yang telah atau sedang dirancang atau diimplementasikan. Okey, pendekatan responsif. Ia memahami sesuatu isu atau masalah yang wujud berdasarkan pandangan dari pelbagai pihak yang mempunyai kepentingan atau berkaitan dengan program. Dan ianya banyak menggunakan teknik kualitatif. Okey, antara persoalan berkaitan dengan dasar yang dinilai adalah mengapa program sosial tersebut ditubuhkan. Kedua, apakah masalah atau keperluan sosial yang perlu ditangani oleh program tersebut? Ketiga, siapakah pembayar projek ataupun stakeholders? Keempat, siapakah aktor yang meminat dan berkeperluan dalam program sosial tersebut tetapi tidak dilibatkan atau dicirikan? Apakah kepentingan setiap pembayar projek dan kumpulan berkepentingan? Dan siapakah kumpulan sasaran program sosial tersebut? Dan terakhir sekali, apakah strategi dan aktiviti yang akan diambil untuk bertindak balas dengan masalah dan keperluan yang wujud? Okey, apakah pencerahan yang dijadikan kepada masalah dan keperluan wujud? Apakah impak setiap strategi dan aktiviti ke atas kumpulan sasar? Apakah hasil positif dan negatif program yang dijangkakan?
dan lokasi program dasar dan rangka masa untuk implementasi program sosial tersebut. Okey, pemantauan. Pemantauan merupakan satu sistem dokumentasi yang sistematik mengenai komponen penting dalam sesebuah dasar sosial. Ianya dilakukan untuk memantau operasi dan pencapaian dasar tersebut. Okey, sistem pemantauan dibahagikan kepada jenis-jenis berikut. Pertama, pemantauan sama ada dasar sosial berfungsi atau beroperasi mengikut ukuran dan prosedur yang telah ditetapkan. Kedua, memeriksa sama ada dasar sosial dikonseptualisasikan secara tepat atau tidak. Ketiga, memantau sama ada dasar sosial telah direka bentuk mengikut objektif yang telah ditetapkan ataupun tidak. Tujuannya adalah sebagai medium accountability memperbaiki mana-mana fragmentasi dasar sosial yang dapat dikesan. Ia boleh dijalankan secara rutin ataupun tempoh waktu tertentu. Pemantauan rutin, proses pemeriksaan dan pemantauan berterusan terhadap operasi dasar sosial. Okey, pemantauan rutin boleh dibagikan kepada pertama, membolehkan para perancang mengambil tindakan segera immediate corrective action. Kedua, medium penilaian berterusan terhadap pencapaian dasar sosial. Dan ketiga, pemantauan yang dilakukan dalam tempoh waktu tertentu merupakan pemeriksaan berkala terhadap operasi dan pencapaian dasar sosial. Ianya boleh dibagikan kepada satu bahagian, iaitu keputusan dari pemantauan ini penting untuk pembiayaan dasar kerana dapat menentukan perubahan atau pengubahsuaian yang perlu dilakukan ke atas program dari semasa ke semasa. Okey. Dua aspek implementasi yang sering dipantau dalam proses pemantauan ini. Pertama, liputan dasar sosial kepada kumpulan sasar. Kedua, penghantaran dasar sosial kepada kumpulan sasaran. Okey, liputan dasar sosial. Pertama, prosedur untuk memeriksa sejauh mana kumpulan sasaran menyertai program yang telah dirancang. Kedua, penting bagi memastikan kumpulan masyarakat yang benar-benar berkeperluan menerima perkhidmatan sosial yang telah dirancang untuk mereka. Ketiga, penting bagi mengatasi masalah bias, pilih kasih, terlebih dan kekurangan liputan yang sering wujud dalam proses agihan. Okey. Penghantaran dasar sosial kepada kumpulan sasaran. Okey. Pertama, pemeriksaan ke atas sejauh mana kebesaran aktiviti intervensi dan strategi dasar sosial mampu bertindak balas dengan masalah dan kewujudan yang wujud dan keperluan yang wujud. Kedua, kegagalan kebanyakan dasar sosial untuk mencapai matlamat disebabkan oleh kesilapan merancang dan membentuk dan mengimplementasikan strategi intervensi. Terdapat 6 kesilapan penghantaran dasar dalam proses implementasi. Okay, pertama, tidak ada sebarang aktiviti dan strategi intervensi dilakukan. Kedua, aktiviti dan strategi intervensi tidak mencukupi. Ketiga, aktiviti dan strategi intervensi tidak sesuai dengan masalah dan keperluan kumpulan sasaran. Keempat, tiada keseragaman aktiviti dan strategi intervensi. Kelima, aktiviti dan strategi pencerahan yang dilakukan tidak dikawal selia dengan sistematik. Dan keenam, aktiviti dan strategi pencerahan yang dilakukan tidak dapat diakses oleh semua individu dalam kumpulan sasaran. Okey, itu sahaja. Selamat berjaya.